Salam sejahtera dan selamat datang ke Tudu.my channel. Sila subscribe dan klik like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks Matematik KSSM tingkatan 4 iaitu latihan praktis kendiri 1.1b pada muka surat 10. Okey, mari kita mula. Sebelum kita menyelesaikan masalah soalan 1, mari kita lihat nota soalan 1. Bagi graf fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c, di mana a tidak sama dengan sifar. Nota A, hanya terdapat dua bentuk graf. Nota B, nilai A yang akan menentukan bentuk graf. Mari kita lihat bentuk pertama. Sekiranya A lebih besar daripada sifar, maka bentuk graf adalah berbentuk U, berbentuk huruf U, di mana graf ini kita boleh dikenali sebagai bentuk graf parabola yang berbentuk U. Sekiranya A kurang daripada sifar, maka ini graf jenis ini kita boleh kenali sebagai bentuk graf parabola berbentuk N. Jadi sekarang, mari kita tengok soalan yang pertama. Tentukan bentuk graf fungsi kuadratik yang berikut sama ada berbentuk U atau berbentuk N. Jadi, untuk soalan ini sebenarnya kita tidak perlu lihat pada bahagian yang belakang. Kita hanya fokus kepada pekali bagi X kuasa 2. Dan pekali di sini tidak ditulis bermaksud pekali ini adalah 1. Dengan kata lain, 1 lebih besar daripada sifar. Jadi, bentuk grafnya adalah berbentuk U. Begitu juga dengan soalan B. Kita tidak perlu pedulikan bahagian belakang. Kita hanya lihat pada bahagian pekali X kuasa 2. Negatif bermaksud, nombor yang ada di sini adalah negatif 1. Kita ketahui bahawa negatif 1 adalah kurang daripada sifar. Maka bentuk grafnya adalah berbentuk parabola N. Mari kita lihat soalan kedua. Sebelum menyelesaikan soalan ini, kita baca nota soalan 2. Bagi fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Nota pertama, titik maksimum diperoleh apabila a kurang daripada sifar. Titik minimum diperoleh apabila A lebih besar daripada sifar. Kita lihat soalan. Bagi setiap fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c di bawah, nyatakan julat bagi nilai A dan nyatakan sama ada graf tersebut mempunyai titik maksimum atau titik minimum. Mari kita lihat bahagian titik maksimum dan juga titik minimum. Titik maksimum bermaksud graf tersebut mempunyai titik tertinggi pada graf tersebut, manakala titik minimum bermaksud titik itu berada kedudukan paling rendah pada graf tersebut. Jadi, kita lihat soalan A. Parabola berbentuk U ini memang mempunyai titik yang paling rendah. Dengan kata lain, soalan ini memenuhi nota kedua, iaitu mempunyai titik minimum. Maka, julat A-nya adalah A lebih besar daripada sifar, iaitu sama dengan keterangan nota yang kedua. Manakala untuk soalan B, graf ini mempunyai titik tertinggi. Ini merupakan titik yang tertinggi. Dan ini memenuhi nota yang pertama, iaitu graf ini mempunyai titik maksimum. Dengan kata lain, julat bagi A ialah A kurang daripada sifar. Mari kita lihat soalan 3. Sebelum menyelesaikan soalan 3, kita baca nota soalan 3. Setiap fungsi kuadratik mempunyai satu paksi simetri dan paksi simetri akan melalui titik maksimum atau titik minimum bagi fungsi kuadratik tersebut. Mari kita lihat gambar raja ini. Garis putus-putus ini dikenali sebagai paksi simetri dengan persamaan X sama dengan H. Dan titik pangkal ini merupakan titik persilangan antara paksi simetri dengan graf atau lebih dikenali sebagai titik minimum dengan koordinat HK.
K. Begitu juga dengan parabola berbentuk N. Paksi simetri menyelam pada bahagian pangkal dan titik ini dikenali sebagai titik maksimum dengan koordinat MN dan paksi simetrinya dengan persamaan X sama dengan M. Sekarang, mari kita lihat soalan 3A. Untuk soalan ini, tentukan titik maksimum atau titik minimum dan nyatakan persamaan paksi simetri bagi setiap graf fungsi kuadratik di bawah. Soalan ini mempunyai dua soalan. Bahagian pertama ialah kita perlu tentukan titik maksimum atau titik minimum. Kemudian soalan kedua ialah kita perlu tulis persamaan paksi simetri. Jadi, mari kita lihat soalan A. Cikgu akan zoom dulu. Untuk mencari titik maksimum atau minimum, kita akan lihat bentuk graf. Bentuk ini adalah bentuk U, bermaksud graf ini mempunyai titik minimum. Jadi, tugas kita ialah tentukan apa koordinatnya. Untuk menyelesaikan ini, kita akan menggunakan pembaris dan letak di bahagian tengah graf tersebut. Kemudian, kita boleh melukis satu garis lurus. Dan ini merupakan titik minimum. Untuk menentukan koordinat, kita akan lihat pada paksi X dan juga melihat pada paksi Y. Dengan kata lain, titik minimumnya adalah 4, negatif 15. Untuk menentukan paksi simetri, paksi simetri adalah garis lurus ini dan ianya menyentuh pada paksi X dengan 4, bermaksud paksi simetrinya adalah X sama dengan 4. Seterusnya, kita akan pergi ke soalan B. Sama seperti soalan A, kita akan guna pembaris untuk meletak di bahagian tengah. Dan kita akan melukis satu garis lurus. Paksi ini akan menyentuh pada titik ini atau lebih dikenali sebagai titik maksimum. Okey, jadi kita akan cari koordinatnya nanti. Jadi untuk mengetahui bahawa apa koordinat ini, kita akan lihat pada nombor di sini. Didapati bahawa titik ini adalah nombor 3. Bagaimana pula dengan titik yang ini? Ramai pelajar tidak dapat tentukan titik yang ini. Jadi cikgu akan zoom lagi untuk kita lihat bagaimana kita dapat cari yang ini. Sebelum kita dapat nombor di sini, kita boleh rujuk kepada nombor yang ada di bahagian bawah, iaitu 10 dan 5. Ini bermaksud selang skala ini, beza mereka adalah 10 tolak 5. Dan dalam selang ini mempunyai berapa petak? Iaitu mempunyai 10 petak kecil. Jadi kita boleh bagi dengan 10. Dengan ini kita boleh dapat jawapan 0.5. Apa yang dimaksudkan dengan 0.5? Ini bermaksud satu petak kecil. Satu petak kecil ini adalah bernilai 0.5. Jadi di sini ada berapa petak kecil? Di sini ada 7 petak kecil. 7 petak kecil bermaksud kita perlu 7 darab dengan 0.5. Dan mendapat jawapan 3.5. Dengan kata lain, jarak di sini adalah 10 tambah dengan 3.5 dan kita akan dapat jawapan 13.5. Ini bermaksud anak panah ini bernilai 13.5. Jadi untuk isi ini, kita kecilkan, kita akan dapat jawapan titik minimumnya adalah 13.5. Manakala untuk menentukan paksi simetri, kita hanya rujuk pada nombor di sini, iaitu 3. Dengan kata lain, paksi simetrinya adalah X sama dengan 3. Sekarang, kita akan pergi ke soalan C. Okey, dengan menggunakan langkah yang sama, kita akan letak pembaris di bahagian tengah-tengah graf dan kita akan melukis garis lurus.
Jadi, untuk yang ini, kita dapati bahawa graf ini adalah bentuk N atau kata lain ianya mempunyai titik maksimum. Jadi, kita perlu tentukan koordinatnya. Kita perlu kena pasti apa nombor yang ini dan juga nombor di sebelah sini adalah 4. Didapati bahawa skala ini tiada nombor, tapi kita dapati ada satu titik di sini dengan titiknya negatif 4 sifar. Dengan kata lain, titik ini adalah negatif 4. Jadi kita hanya perlu tentukan yang ini, sini dan sini. Jadi kita boleh kira dan dapat bahawa skalanya adalah negatif 1, ini negatif 2, ini ialah negatif 3. Jadi jawapannya adalah titik maksimum adalah negatif 2 yang ini dan juga 4 untuk bahagian yang ini. Manakala untuk paksi simetri, iaitu kita rujuk pada garis yang kita sudah bina tadi dan ianya menyentuh pada titik negatif 2. Dengan kata lain, paksi simetrinya ialah X sama dengan negatif 2. Seterusnya, kita akan tengok soalan terakhir, iaitu soalan D. Mari kita guna cara yang sama, meletak pembaris di tengah-tengah graf dan kita akan membina satu garis lurus. Letak pembaris di sebelah. Didapati bahawa ini adalah graf berbentuk U, jadi ianya mempunyai titik minimum. Okey, jadi sekarang tugas kita ialah tentukan apa koordinat untuk titik minimum ini. Didapati bahawa paksi X dan paksi Y tidak dilabel, tapi diberi dua titik, iaitu 03 dan juga 43. Ini merupakan maklumat penting untuk membantu kita mendapat jawapannya. Untuk mendapat jawapannya ini, kita sebenarnya boleh lihat pada bahagian berapa jarak untuk kelebaran graf ini. Didapati bahawa nombor permulaan dia adalah sifar dan satu lagi nombor permulaannya adalah 4. Jadi untuk dapatkan tengah, kita hanya perlu 4 tambah 0 bagi dengan 2. Iaitu kita akan dapat 2. Dengan kata lain, paksi X di sini adalah 2. Manakala untuk mendapat koordinat Y-nya, iaitu bahagian ini, kita boleh rujuk kepada bahagian titik yang ini. Jadi di sini menunjukkan nombor 3. Dan kita dapati bahawa dari titik sini ke hingga asalan mempunyai 15 petak kecil. Jadi ini bermakna setiap 5 petak, 5, 5, 5. Ini menunjukkan setiap 5 petak adalah selang 1. Begitu juga untuk bahagian negatif. 5, 5. Jadi ini bermaksud sini ialah negatif 1, sini adalah negatif 2. Jadi inilah yang kita nak. Ini bermaksud koordinat titik minimum dia adalah 2, negatif 2. Untuk menjawab paksi simetri, kita rujuk kepada garis yang kita bina dan garis ini menyentuh pada titik 2. Jadi bermaksud paksi simetrinya adalah X sama dengan 2. Baiklah. Perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian. Terima kasih.